wa ala alihi. Amin amin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita pada minggu kelima kuliah dan modul ke-6. Kita telah belajar sebelum ni tentang bagaimana nak kenal perkataan-perkataan, kalimah-kalimah, jenis-jenis perkataan, isim, haraf dan fi'il. Itu aja 3 jenis perkataan yang ada dalam bahasa Arab. Dan isim pula dibahagi kepada isim mu'rab dan isim mabni. Isim mu'rab dan isim mabni. Isim mu'rab ialah huruf terakhir kalimah yang boleh berubah-ubah. Barisnya sama ada dhammah, fathah ataupun kasrah. Isim mabni ialah isim yang tidak berubah. Jadi dari dua ni, bawa isim mabni banyaklah. Isim isyarah, isim dhamir, isim tunjuk, isim ganti nama, dan ada isim tertentu, isim zaman. Isim zarf panggil adverbs, macam summa, idza, itu semua isim. Okey, dan isim mu'rab pula dibagi kepada 3 jenis, iaitu isim fa'il, isim maf'ul dan isim masdar atau isim biasalah. Bukan masdar apa, atau ada masdar, ada je isim biasa. Setengah-setengah isim bukan masdar, macam meja bukan masdar. Masdar ni maksudnya isim yang menganggap macam pembunuhan, pelarian tu boleh jadi isim fa'il. Pembunuhan, peninggalan, pemusafiran. Itu perbuatan yang menjadi wujud sebagai isim. Macam pertengkahan, pertelingkahan, itu semua masdar lah. Yang lain macam meja, kerusi, itu isim biasa saja. Okey, lepas tu kita ada fi'il. Fi'il bagi pada 3 kan. Kita ada fi'il madhi, past tense, perfect tense, fi'il mudhari', present or future tense, dan fi'il amr, command verb. Itu 3 jenis fi'il kita belajar. Ya dah. Lepas kita belajar tentang kalimah-kalimah, bezakan bagi nak kenal kalimah-kalimah ini, sama ada isim, sama ada singular atau plural atau masculine atau feminine. Kita belajar tentang fi'il, sama ada singular, plural, feminine, singular, dual ataupun plural kan. Lepas tu fi'il yang boleh menunjukkan siapa yang pelakunya, sama ada lelaki, orang ketiga, orang kedua, ataupun yalah, awak lelaki atau awak wanita, ataupun feminin panggil itu. Itu semua kita kenal jenis-jenis fi'il. Lepas tu semalam ataupun minggu lepas kita bincang pasal frasa. Frasa bermaksud kalau isim dengan fi'il tu dia adalah perkataan-perkataan yang mufrad, maksudnya yang singular. Perkataan yang maksud satu perkataan lah. Satu perkataan yang asing, terasing gitu. Tapi sekarang ni kalau jumlah perkataan itu digabungkan, dia seiringan, maksud ada 2 perkataan yang digabungkan untuk hasilkan satu makna semalam. Macam mudhaf ilaih, pemilikan, dan juga mausuf sifah atau sifah-sifah kan. Iaitu noun dengan adjektif. Sifah tu adjektif lah. Sifat kepada noun sebelumnya. Itu maksud sifah. Jadi kita telah belajar tentang bagaimana nak bezakan dan nak kenal. Jadi hari ini kita pergi kepada jumlah. Jumlah ini ialah gabungan perkataan-perkataan yang bermakna yang lengkap. Maksudnya dalam jumlah ni, maksud dalam bahasa Melayu ayat lah. Bahasa Inggeris sentence. Okey. Dan jumlah ini bezanya dipanggil jumlah bukan ayat. Kalau kita cakap ayat, kalau Quran nanti ayat Quran. Ayat Quran tu maksudnya setiap beberapa perkataan dalam Al-Quran tu
ada satu angka di belakang dia tu kan. 1, 2, 3 semua angka tu, itu panggil satu ayat lah. Ayat dalam bahasa Arab maknanya tanda. Bukan sentence macam ayat dalam bahasa Melayu. Ya. Jadi ayat dalam bahasa Arab ni, ayat tu tanda, signs. Signs ni tanda ni kita kena baca dan kita kena faham. Baru dah jadi kita petunjuk. Bila kita faham, kita amalkan jadi petunjuk. Quran aja tu dia adalah tanda. Ayat tu tanda. Itu kena bezakan. Jadi kita pakai istilah jumlah untuk terangkan tentang sentence atau ayat dalam bahasa Melayu. Okey, ada soalan setakat ni untuk apa yang dah belajar sebelum ni. Jadi insya-Allah kita pergi pada jumlah. Jumlah yang beberapa susunan perkataan yang bermaksud lengkap dan tidak perlu ditanya lagi. Maksud ayat tu lengkap lah. Tak perlu tanya apa lagi tentang ayat tu. Maksudnya ayat tu dah bermesej yang jelas. Lepas tu diikuti dengan ayat yang lain pula. Itu maksud jumlah. Jadi dalam bentuk jumlah ini ada dua jenis jumlah yang kita perlu bezakan dalam bahasa Arab atau dalam Al-Quran sendiri. Itu dipanggil jumlah ismiyah. Ada jumlah ismiyah ini apa ni? Maksud sifat lah ni. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah isim. Jumlah isim. Jadi noun based sentence atau nominal sentence dalam bahasa Inggeris. Kalau bahasa Melayu, ayat kata nama. Ayat yang hanya mengandungi kata nama. Tiada kata perbuatan. Itu jumlah. Jadi perkara utama ialah isim atau ayat dimulakan dengan isim. Jadi the sentence begins with a noun or the most important thing inside the main issue inside is only noun. Tak ada verb. Okey, itu jumlah ismiyah. Jadi kita kena kenal lah jumlah tu dan apa kita perlu cari dalam jumlah ismiyah. Okey. Satu lagi jumlah dipanggil jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ni pun dalam bentuk masuk sifat. Jumlah fi'il. Jumlah yang mengandungi fi'il, perbuatan. Sama ada perbuatan sama ada fi'il madhi, fi'il mudhari' atau fi'il amr. Semua jenis fi'il lah. Dia dipanggil dalam jumlah ismiyah. So perkara utama ialah fi'il atau ayat dimulakan dengan fi'il. Okey? Jadi dalam bahasa Arab kalau jumlah fi'liyah tu biasanya dimulai dengan fi'il. Bahasa Arab fi'il dia datang dulu, verb dia datang dulu. Beza dengan bahasa Melayu. Bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris, verb dia di tengah-tengah. Yang datang sebelum verb ialah subjek, yang datang selepas verb ialah objek. Maksudnya kalau kita kata saya makan ikan. Saya makan ikan, jadi saya di depan, saya yang melakukan perbuatan makan itu. Ikan menjadi mangsa kepada perbuatan. Itu bahasa Melayu, bahasa Inggeris lah. I eat the fish. Eat fish. Dia bahasa Arab lain. Dia makan dulu. Makan saya ikan. Atau makan ikan saya pun boleh apa? Boleh macam tu juga. Nanti kita tengok macam mana dia selesaikan masalah itu. Okey? Right. Jadi kita belajar dulu tentang jumlah ismiyah. Dalam mana-mana jumlah ismiyah atau nominal sentence, sentence yang mengandungi hanya isim, dia ada dua bahagian. Pertama ialah mubtada, iaitu subjek, dan mana bahagian khabar, cerita dia, predicate. Jadi kita ada mubtada wa khabar, subjek dan predicate. Okey. Jadi kedua-dua bahagian mubtada dan khabar dalam satu ayat jumlah ismiyah dalam keadaan rafa atau marfu, keadaan rafa. Maksudnya dia dalam kalau singular dhamma atau dhammatain lah. Okey. Jadi kecuali dipengaruhi ejen pengawal harf atau fi'il berangkai. Setengah-setengah jumlah ismiyah dia nested, masuk dalam jumlah ismiyah ada jumlah fi'liyah. Begitu juga dalam jumlah fi'liyah ada satu bahagian tu jumlah ismiyah. Dia berangkai. Itu pun kita kena pisahkan, kena asingkan jugalah. Bezakan antara mana bahagian jumlah ismiyah, mana bahagian jumlah fi'liyah. Itu. Ada soalan setakat ni?
Ustaz, Ya. just wondering je lah. Sebab Okey. bila kita baca Quran, dia ada ibtida'. Adakah sama dengan mubtada'? Ah, Maksud, ya ibtidah itu untuk mulalah. Kalau ah, mula satu bacaan tu mula dengan beginning of the sentence lah. Dia dia, waktu dia, kalau kita baca kan, kalau kita baca Mhm. lebih baik kita ulang kan sebab kita Ah, berhenti tengah-tengah ayat. Jadi kita patah balik pada tempat yang paling sesuai. kata akar ibtida' mubtada' tu sama lah. Dikira dia, Sama. Hmm. so dipanggil subjek juga lah ibtida' tu. Ke tak? Ibtidah itu untuk mula ibtidah. Dia daripada tempat dia dia punya isim. Isim. Mubtada ni kalau mubtada kau tengokkan ni, mubtada ni isim maf'ul ni. Isim maf'ul. Mubtada kan isim maf'ul kan? Mubtada min dhammah kan? Okey, ta dia huruf fathah. Mubtada ibtida sama juga ibtida ni lebih kepada masdar. Ibtida. Mhm. Permulaan. Okey. Okey? Right, ada soalan lain? Okay, tak ada, kita teruskan. Okey. Sekarang ini contoh jumlah ismiah yang paling mudah di atas sekali. Al-madrasatu jamilatun. Jadi dalam ni al-madrasah the school. Sekolah itu al-madrasatu dia dengan dhammah sebab ada alif lam. Lepas tu jamilatun jamilatun sifat. Sifat. Tapi dia bukan maksud sifat. Ni dalam keadaan jamilatun dalam keadaan rafa' juga dengan dhammah ini. Jadi kalau kita dapat bezakan dua bahagian ni, al-madrasatu tu sekolah itu, jamilatun. Dalam bahasa Arab dia tak ada verb to be, tak ada is, was, or were, tak ada. Jadi dia tak, kita kena masukkan is atau was kat depan ni lah. Kalau bahasa Melayu sekolah itu cantik. Kita tak cakap sekolah cantik kan. Sekolah cantik madrasatu jamilatun. Ni sekolah itu cantik. Bahasa Melayu ada sekolah. Tapi dalam bahasa Inggeris, the school is beautiful. Tu. Jadi kalau dapat bezakan mana bahagian mubtada, mana bahagian khabar, di mana kita boleh masukkan is atau was atau were atau are dekat tengah-tengah tu. Is atau are, itu yang memisahkan mubtada dengan khabar. Boleh faham? Jadi jadi isim ni default dia rafa'. Maksud kalau tak ada apa-apa yang mempengaruhi isim, dia akan dalam keadaan rafa'. Maksudnya dia akhirnya dengan dhamma atau dhammatain. Okey? Jadi dalam hal ni al-madrasatu jamilatun. The school is beautiful. Okey? Dua, kita jadi madrasatu Zaidin jamilatun. Lihat kalau ni madrasatu Zaidin dalam keadaan mudhaf ilaih kan? Sekolah Zaid. Sekolah Zaid. Jadi madrasatu tak ada tanwin sebab dia mudhaf. Zaidin dalam keadaan majrur dengan kasratain ini. Jadi Zaid school, sekolah Zaid jamilatun. Jadi dalam ini dia dalam keadaan dia dalam kawasan mubtada, tapi kerana dia mudhaf, dia tetap menerima kasrah. Jadi majrur. Jamilatun dan bab khabar dia tetap dalam keadaan dhammatain. Okey? Right? Jadi bila kita pergi bab ketiga, jumlah dia makin banyak perkataan. Madrasatu Zaidin jamilatun wa kabiratun. Sekolah Zaid sama juga mudhaf ilaih. Madrasatu tak ada apa-apa di depan dia dengan dhammah lah. Tu jamilatun wa kabiratun. Cantik dan besar. Okey? Okey, kemudian keadaan rafa' juga. Di bawah wal fitnatu dan kita wal fitnatu dan fitnah itu semua fitnah dan fitnah asyaddu minal qatli. Lebih dahsyat, lebih keras. Minal qatli dari al-qatli
Jadi al-qatli ini dalam keadaan asyadu minal qatli dunia khabar. Di asyadu tak ada apa-apa yang mempengaruhi dia dalam keadaan rafa. Tapi al-qatli kerana dia di depan dia adalah haraf ja, maka dia majrur. Jadi dia ada dia dibacakan dengan kasrah al-qatli. Itu yang pada asasnya jumlah ismiyah mubtada dan khabar adalah dalam keadaan rafa. Apabila ia menjadi dalam keadaan mudhaf ilaih, dia mudhaf ilaih akan ngambil jadi majrur lah. Maksud ada pengaruh lain. Dalam sini mudhaf ilaih, madrasatul zaidin mudhaf ilaih. Dalam sini ada sebab ada haraf ja di depan dia. Itu maksud dia. Okey, ada soalan? Ini Okey. sekali yang ini dia, Zaidin ni, Ya. kalau nama orang lain macam mana? Sama juga. Mesti dia baris bawah juga tu. Bagus. Kecuali kalau macam Yusuf tak boleh baris bawah kan? Kalau madrasatu Yusufa, Adam pun tak boleh kan? Adam tak boleh. Lebih pada Ni sebab dia mudhaf ilaih kat sini kan? dia tak mana? Yang madrasah Zaidin tu dia baris bawah sebab dia mudhaf ilaih kan? Ya, sebab dia mudhaf ilaih. Ya betul lah, tapi kalau nama Yusuf dia tak boleh pula tu. Itu tak boleh sebab dia Itu memang tak Bukan boleh. Arab. Dia bukan Arab ke? Itu sebab nama bukan Arab, lebih pada tiga. Dia mamnu' min as-sarf. MMS. Nak bincang dia majrur. Dia majrur, bukan dia tak majrur, dia majrur. Tempat dia majrur. Tetapi kerana dia mamnu' min as-sarf, baris huruf terakhir tak boleh berubah, tak boleh menerima kasrah. Dia majrur dengan fathah. Majrur dengan fathah. Fathah. Kalau yang mamnu' min as-sarf bernama-nama, mereka majrur dengan fathah. Kita ada Ibrahimah, yang dalam Al-Quran Ibrahimah, Yusufa. Dia tak boleh Yusufi tak ada. Okey? Itu bab lain lah. Keadaan dia majrur. Kedudukan dia majrur. Sebab dia mudhaf ilaih. Tapi dia tak boleh dibaris dengan kasrah. Okey? Ada soalan lain? Ada Ustaz, ada. Silakan. Yang contoh nombor 4 tu, kan saya tengok fitnah tu ada alif lam. And then al-qatl pun ada alif lam. Itu memang very spesifik lah nak menunjukkan dia bercakap pasal benda yang very spesifik. Dia merujuk. Okay, dia gini, dia ada alif lam ni, dia satu kalau dia kalau singular kan, ni kan singular kan, al-fitnah tu singular kan. Dia maksud umum, maksudnya dia macam ni, maksud all fitnahs. All slanders. Al-qatl ini pembunuhan, segala pembunuhan. Segala pembunuhan. Macam alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Yang terjemahan dia segala pujian, all praises. Ada penterjemahan dulu saya pernah baca pujian tertentu. Tak, maknanya all praises, semua pujian. Macam al-yatama, golongan yatim, semua anak yatim, semua yatim. Macam mana kita nak tahu yang kalau yang dia merujuk kepada spesifik yang ada alif lam itu? Yang dia ada spesifik. Dia Cuma bila dia singular ni dia rujuk semua keadaan. Dia panggil apa istilah dia. Dia macam alhamdulillah, all praises, dia tak panggil, tak cakap pujian itu. Kan? Dia tak macam al-fitnah tu dia tak cakap fitnah itu, tapi kalau kita fitnah aja, kita fitnah umum, fitnah. Fitnah itu. All fitnah. Okey? Okey. Tapi terjemahan tu yang di sebelah kanan tu fitnah itu. Ya, dalam bahasa Melayu dan fitnah, kalau tak ditulis dan fitnah lebih besar bahayanya dari pembunuhan. Patut dia mention dia tulis segala fitnah kan? Segala fitnah yalah. Tapi kalau kita cakap fitnah lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Patut tak ada itu situ. Tak ada itu. Itu yang timbul problem dia tu. Okey, ini nota lama nak kena adjust balik ni. Okey. Okey Ustaz, okey. Okey. Right.
Okey. Sekarang kita pergi pada jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah, okey. Dia mula dengan fi'il atau dalamnya ada fi'il. Dia kadang-kadang dia bukan mula dengan fi'il, dia punya qala atau is. Is, ingatlah apa berlaku kan. Jadi itu dia tak semestinya perkataan pertama dalam jumlah. Jadi dia terdiri daripada 3, sama ada dia ada fi'il, dia mula dengan fi'il, sama ada fi'il mudhari', madhi, mudhari' atau amar. Okey. Lepas tu sekejap dia patut ada lagi satu. Okey, tak. Okey, jumlah fi'liyah. Okey. Lepas tu setiap fi'il, setiap perbuatan mesti ada pelaku. Tiada perbuatan yang tak ada pelaku kecuali dia yang majhul, yang pasif. Yang pasif dia tak beritahu pelaku dia. Dia beritahu mangsa dia. Okey, itu pasif atau majhul. Majhul ada dalam Quran tapi tak banyaklah, seperti fi'il yang maklum. Fi'il maklum ni. Okey, dia ada fa'il pelaku. Pelaku, jadi setiap fi'il mesti ada pelaku dia. Dia panggil fa'il, yang melakukan, fa'il kan. Lepas tu dan dalam jumlah fi'liyah biasanya ada dia punya objek yang diperlakukan, dipanggil maf'ulun bi. Yang diperlakukan, ni isim fa'il kan, isim maf'ul kan, maf'ulun. Yang diperlakukan dengannya. Tapi tidak semua fi'il ada maf'ulun bi. Setiap fi'il ada fa'il, setiap fi'il tak seperti dia ada maf'ulun bi. Sebab dia bergantung kalau fi'il itu ada fi'il yang transitif. Fi'il yang transitifnya fi'il yang ada objek. Seperti saya makan ikan, saya tendang bola, saya naik basikal. Jadi semua tu ada objek. Itu panggil objek itu panggil maf'ulun bihi. Tapi kalau kata saya jalan, saya tidur, kan? Saya duduk, itu tak ada objek. Jadi itu tak ada maf'ulun bihi. Jadi objek yang diperlakukan dan keadaan-keadaannya untuk kata kerja yang transitif sahaja. Jadi kata kerja yang memang ada objek. Kalau dalam bahasa Arab panggil muaddilah yang ada objek. Jadi macam contoh, kita ada kharaja dengan akhraja. Kita belajar sebelum ni kan. Kharaja itu keluar. Saya keluar rumah. Itu tak ada. Itu ialah intransitif. Dia tak ada objek. Saya keluar rumah. Tapi kalau akhraja, saya mengeluarkan. Saya mengeluarkan kucing daripada kotak. Dari kotak. Jadi dia ada objek. Itu yang transitif. Okey? Right. Ustaz, Silakan. yang berkenaan dengan yang jumlah fi'liyah ni, Hmm. kalau tidak ada fa'il, dia ada fa'il saja. Mana mungkin kalau tak ada fi'il ada fa'il saja. Tak betul lah tu. Tak betul, tak betul. Okey. Dia Satu lagi. kalau dia ada isim, dia jadi subjek itu. Dia dan kalau dalam bahasa Inggeris dia panggil subjek juga. Yang melakukan perbuatan subjek. Bila sebab bahasa Inggeris dia punya subjek datang dulu. Kan? Maksud dalam bahasa Inggeris pelaku datang dulu kan. I kick the ball kan. Jadi I itu jadi pelaku. Jadi dalam bahasa Arab tidak. Kick. Lepas tu I ball datang kemudian. Okey. Dan satu lagi, akhraja, makhraja, sama juga maksud dia. Lain. Akhraja ialah Keluar. fi'il madhi. Fi'il madhi. Akhraja apa tu? Fi'il juga ya? Tak, Ke isim? dia bukan isim maf'ul, dia mahraja tu, dia isim, dia Fa'il. isim makan tu. Oh, isim makan. Mahraja. Macam masjid kalau Sajad. Masdar. Tempat dia lah, tempat. yang dikeluarkan. Kalau mahraja tempat keluar.
Makhraj huruf. Oh, makhraj. Makhraj. Ada belakang tu. Kadang orang Melayu dia tak perasan belakang tu. Kadang sebab bahasa Arab dia bergantung pada kedudukan perkataan tu. Nahu dia lah. Sama dia dhamma atau fathah atau kasrah kan. Jadi bila dia orang Melayu mahraja apa? Di Nasab. mahraja tu ada nahu dia tu. Ada perkataan yang sebelum dia yang beri kesan kenapa dia hujung dia fathah. Aja dia itu yang dia kali kalau orang Arab urut mahraj saja. Kan? Dia tak sebut hujung tu. Tapi kalau baca Quran kena sebutlah. Kan? Okey. Okey Ustaz. Makhraj. Okey, sekarang kita tengok jumlah fi'l dia. Jadi, contoh dia. Kita ada contoh pertama. Daraba Zaidun Amran. Jadi kita tengok nahu dulu. Okey. Daraba fi'il madi. Jadi kita tak bincang. Daraba telah pukul. Ya. Dia telah pukul. Kalau dia asing, tersebut dia telah pukul. Satu perkataan asing kan. Dia telah pukul. Zaidun, apa nahu dia? Fa'il. Nahu dia apa? Rafa. Rafa. Dengan Fa'il dia rafa. dengan dhamma tani kan. Amran apa nahu dia? Apa ni mansub? Mansub. Jadi kita ada fi'il madhi, kita ada isim dalam keadaan rafa, kita ada isim dalam keadaan mansub. Mansub. Jadi sebab fi'ilnya di depan, sekarang kita nak tahu siapa yang lakukan perbuatan dan siapa jadi mangsa perbuatan. Nak bedakan dia, kalau isim dalam keadaan rafa, maka dipanggil fa'il yang melakukan perbuatan. Dan isim dalam keadaan mansub, dia adalah mangsa. Jadi maf'ulun bih. Objek pada perbuatan. Di bahagian terjemah perkataan ni dalam bahasa Arab, dia panggil daraba Zaidun Amran. Itu dalam bahasa Melayu, sebab dalam bahasa Melayu, kita sebut subjeknya dulu kan. Jadi kita kena sebut ni Zaidun telah memukul Amran. Okey? Okey, dan bila daraba ini dikumpulkan satu jumlah, kita daraba yang ada huwa asalnya dalamnya tak ada, dah hilang. Sebab dia dah keluar dalam bentuk Zaidun. Fa'il dia dah ke dalam fa'. Fa'il dah ada. Fa'il dia tak sembunyi lagi dalam daraba, dah keluar. Kalau kata Zaidun tak ada, just daraba Amran. Itu satu ayat lengkap, dia telah pukul Amran. Dia tu tak disebutlah dalam ayat tu. Faham? Jadi dalam hal ni kita cuma Zaidun telah pukul Amran. Itu saja. Dia tak cakap Zaidun dia telah pukul Amran. Tu salah sebab kita dah terjemah dua kali. Fa'il dia muncul dua kali. Faham? Biasa kalau dalam Quran dia tak sebut Zaid tu kan biasanya terus je macam daraba, lepas tu understood. Sebab ada ayat sebelum tu dah sebut. Ayat dah sebut. Tapi dalam Quran memang gitu. Dalam Quran ni kalau kita kaji mendalam lebih-lebih kan, kita kena sebutan tu kena kata qala kan? Ya. Siapa yang qala? Itu kena kaji. Qala. Jadi itu tengok cerita sebelumnya lah. Kan? Jadi itu. Tapi ada juga yang ada. Bukan semua. Setengah jumlah tu ada yang disebut fa'ilnya. Khususnya kalau kalau nanti kita lihat, nanti kita tengok fa'il dia mungkin boleh plural. Fa'il dia plural. Tapi dia punya fi'il tetap singular. Itu kalau fa'ilnya muncul. Kalau fa'ilnya tak muncul, kalau dia plural lah. Darabu. Jadi daraba ni dipanggil fi'il bila jadi kita sebut Zaid telah memukul Amran. Okey, nanti kita tengok. Kalau contoh saya tunjuk nanti explain. Kalau saya explain nanti tentang keadaan plural singular tentang fi'il tu nanti tak nampak. Nanti bila ada contoh kat Quran saya tunjuk. Okey, itu contoh pertama. Ada soalan lain contoh pertama?
Okey, contoh kedua, Zaidun di depan, daraba Amran. Jadi ini sebenarnya ada juga jumlah yang bentuk macam tu. Dia cuma ada, dia beza dia gini. Zaidun, koma. Patutnya Zaidun, koma. Dia telah pukul Amran. Dia telah pukul Amran. Tapi tetap ke daraba, Zaidun ni tetap jadi fa'il dia lah. Amran jadi dalam bentuk nasab. Dia jadi objek. Okey? Alright? Okey, ni yang umum yang berlaku macam gini. Okay? Jadi kalau kita tengok di bawah, setiap fi'il mesti ada dhamir di dalamnya. Atau diikuti isim dalam keadaan rafa' yang menjadi fa'il. Dia dua keadaan dia. Sama ada kalau dalam ini, selepas dia tak ada isim dalam bentuk rafa' kan. Lepas dia hanya Amran. Sebab Zaidun di depan dia. Jadi kita kena sebut dia telah pukul Amran. Jadi dalam hal ni, daraba Zaidun dah muncul. Zaidun sebagai fa'il muncul. Jadi Zaidun telah pukul Amran. Itu beza dia. Jadi kalau terjemahan Zaid, dia telah pukul Amran. Tu ada koma situ. Okey? Ada soalan? Ada soalan Ustaz. Kalau tengok contoh nombor 2 tu, sebab sentence ni tidak bermula dengan Fi'il. fi'il, tapi dia still consider jumlah fi'liyah juga. Ya, betul. Sebab dia ada fi'il dalam jumlah itu. Dia ada fi'il dalam jumlah itu, dan bila kita tengok nota dekat bawah ini, fi'il diikuti isim dalam keadaan rafa'. Macam daraba, dia tak jadi amrun. Tak ada. Dia maksudnya, setiap fi'il mesti ada dhamir di dalamnya. Okey, di dalamnya. Okey, saya tunjuk contoh gini. Hopefully boleh ya. Kita ada daraba. Tak keluar. Oh, terbalik. Maaf. Buatnya terbalik. Kita ada daraba. Dia dot, ra, ba. Daraba. Daraba. Jadi kalau daraba ni kita terjemah dia telah pukul. Kan? Kalau kita daraba Amran. Ni tersebut dia telah pukul Amran. Okey? Ini satu. Jadi dalam hal ni kita kata daraba tu ada huwa. Pelaku dia tersembunyi dalam daraba sebab dia tu bentuk huwa. Kan? Okey? Amran. Jadi lepas tu kalau kita nak tulis Zaid yang pukul Amran, kita tulis daraba. Ya. Dan. Daraba. Okey. Dan kalau dia keluar macam ni, dia tak sebut daraba tu, dia punya fa'il dah tak ada dah. Tak ada dhamir tersebut dalam daraba yang bawah. Daraba atas ada. Sebab dia tak ada fa'il yang keluar. Yang fa'il dia yang ni, fa'il dia Zaidun ni lah. Kan? Jadi maksudnya setiap fi'il tu kalau di atasnya dia harus ada fa'il di dalamnya. Okey? Kalau dia tak ada fa'il, kalau dia dah keluar, fa'il dia dah muncul selepas dia, iaitu isim dan keadaan rafa', maka dalam daraba yang ini di bawah ni dia tak ada fa'il. Dia kosong. Itu maksud dia, itu maksud nota tadi. Jadi kalau
ada isim dalam keadaan mansub, dia objek lah. Dia objek. Jadi dalam ini dia telah pukul amran. Kalau di bawah, Zaid telah pukul amran. Dua-dua jumlah yang lengkap. Okey, boleh faham? Boleh Ustaz, boleh. Okey. Kita right. Kita share yang ni juga balik. Okey. Right. Ada soalan lain? Tak ada, kita sambung. Ustaz, saya nak tanya ni. Silakan. Kalaulah apa yang tadi tu, yang apa tu? Zaid pukul Omar misalnya. Dia tidak Amran. Amran dia itu ada patah tu kan. Kalau Zaid telah pukul Omar. Jadi macam mana hujung sekali tu? Umaran lah. Omaran juga. Umaran juga. Oh jadi Omaran. Dia dalam bentuk mansub lah. Yusuf jadi Yusufa. Okey. Tak nak tanya. Yang contoh tu dengan dua tu dia makna dia exactly sama kan? Makna sama lah. Message the same. Cuma dalam hal yang kedua tu Zaid dia ada koma. Cuma kedudukan yang pertama tu fa'il pertama, fa'il yang kedua kan? Yang ke bawah. Kadang gini, kadang ada yang fa'il di belakang. Maf'ul di depan. Dia tak tentu. Kadang dalam setengah ayat Zaidun di belakang, Amran di depan. Itu maksudnya kalau objeknya di depan daripada fa'il, maf'ul depan pada fa'il, fokusnya pada maf'ul tu lah. Allah fokus pada maf'ul tu. Dia ada penegasan lah situ. Oh, ada lagi contoh yang lain ya? Tengah-tengah maf'ul. Jadi contoh simple, nak tahu siapa yang melakukan perbuatan, siapa jadi mangsa perbuatan. Okey? Ya, faham. Ini common lah, ini common. Yang berlaku gitu itu adalah yang khusus. Okey? Tapi ada dalam contoh nanti. Okey? Right? Jadi ini saya belum terangkan minggu lepas sebab tadi semalam saya cakap ada yang tak berapa nampak tu saya tanya tu. Okey gini. Sekarang nak bentukkan jadual perubahan isim dalam keadaan rafa', nasab dan jazam dan jar. Isim ada 3 keadaan. Rafa', nasab dan jar. Okey? Right. Kita tengok kita ada rafa'. Jadi ada masculine, feminine. Kalau rafa' dia ada fa'ilun. Daribun. Okey, nasirun. Dia dengan dhammataini. Kalau singular. Kalau plural, fa'ilan. Jadi dia punya default yang kita belajar selama ni adalah isim dan rafa'. Kan? Fa'ilani. Fa'iluna plural dengan waw nun. Itu isim. Dalam keadaan masculine. Kalau feminine dia ada tambah putar kan? Fa'ilatan. Fa'ilatun, maaf. Fa'ilatun. Fa'ilatun. Fa'ilatani. Fa'ilatun. Dengan dhammatani pada tamah maftuha. Fa'ilatun. Okey? Kalau nasab, fa'ilan. Dhammatani. Fa'ilaini. Alif ganti dengan ya. Fa'ilina. Waw diganti dengan ya. Okey? Kalau dia ja, tengok ja untuk masculine. Fa'ilin. Kasrah ini. Kalau dia dual, fa'ilaini. Plural, fa'ilina. Jadi kita perhatikan untuk dual dan plural, keadaan nasab dan ja adalah sama. Okey, cuma singular aja beza. Fa'ilun, fa'ilan, fa'ilin. Okey, tapi bila dalam keadaan dual, fa'ilaini, fa'ilaini, plural fa'ilina, fa'ilina. Jadi macam ni, kalau ada ketukan muslimun, kan?
muslimun. Fa'ilun muslimun. Kalau dual muslimani, plural muslimuna. Muslimuna. Kan? Kalau dia singular, ini untuk nasab musliman. Tadi. Muslimah ini muslimina. Muslimina. Kalau untuk ja, muslimin. Muslimina. Muslimah ini Muslimaini. dan muslimina. Itu ada dalam Quran ada nampak muslimina, mukminina, mukminuna ada, mukminina ada. Bila mukminuna, waw nun di belakang tu rafa untuk plural. Kalau ada ya nun sama ada dia nasab atau dia pun atau dia ja. Sama salah satulah. Tengok keadaan nahu dia. Ayat dia, peranan dalam ayat. Peranan perkataan tu dalam ayat. Okey? Jadi itu untuk masculine. Kalau feminin pun lebih kurang sama bentuknya. Fa'ilatan, fa'ilatani, fa'ilatun. Kalau nasab untuk feminin, fa'ilatan. Fa'ilataini, dual, dan fa'ilatin. Kasrataini. Kalau untuk ja, fa'ilatin. Fa'ilataini, fa'ilatin. Jadi sama juga bentuk untuk feminin, untuk feminin, untuk dual dan plural, untuk nasab dan ja sama bentuk dia. Fa'ilataini, fa'ilatin. Fa'ilataini, fa'ilatin. Jadi dia panggil ni untuk jamak muannas salim. Jamak muannas salim di ujung ni, jamak muannas salim. Dia tak boleh ada muslimatan, tak ada. Fa'ilatin, fa'ilatin. Kalau dia marfu', fa'ilatun. Okay, itu beza dia. Jadi dia salah satu macam mamnu' min as-sarf lah, terhad. Dia terhad. Dalam hal ini terhad. Dia tak boleh terima baris fathah. Kalau nama-nama bukan Arab yang seperti Yusuf, Yusufah, Adam, Ibrahim, dia tak boleh terima kasrah. Walaupun dia dalam keadaan majrur. Itu kena ingatlah. Okey. Contoh, ada soalan? Okey, tak ada soalan, saya teruskan. Ini ulangan ya. Atau dah pernah bincang sebelum ni lah. Okey, itu untuk isim. Sekarang untuk fi'il mudhari'. Nah, kita bincang fi'il mudhari' kerana fi'il mudhari' ada yang mu'rab, fi'il madi dan fi'il mabni. Cuma dalam fi'il mudhari' dari 3 keadaan nahu. Dia rafa' macam isim juga, dia rafa', dia ada nasab, tapi dia tak ada jang, dia ada jazam. Dia panggil jazam. Bagian nak bezakan, kita tengok di bawah. Kalau dalam keadaan rafa', saya tunjukkan maskulin saja. Sebab nanti feminin, kalau bila banyak maskulin, kita kenal yang maskulin aja dulu. Macam tadi pun saya tunjuk dua-dua sebab isim ada berlaku banyak yang feminin. Tapi PL ni banyak yang muncul dalam dalam yang maskulin. Bila kita kenal yang maskulin, insya-Allah yang feminin kita boleh kenal. Okey? Sebab yang feminin dia banyak mabni. Dia tak berubah-ubah. Okey? Jadi rafa' yaf'alu. Singular. Lepas tu dual yaf'alani. Plural yaf'aluna. Jadi bentuknya macam isim lebih kurang. Kali yaf'aluna kadang bingung, ni isim ke fi'il ke, kan? Di belakang waw nun. Tapi tengok yang di depan, bila dia mula dengan ya atau nun atau hamzah atau ta, itu adalah fi'il mudhari'. Okey, lepas tu untuk keadaan nasab yaf'ala. Yaf'ala, nun hazaf. Yaf'ala. Okey. Yaf'aluna. Jadi yaf'alu saja. Nun digantikan alif. Ni alif ada kosong atas ni. Tak, bila nak buat tak ada kosong. Dalam apa? Dia ada kosong atas ya. Yaf'alu. Okey, bila
Untuk jazam, dia jazam hujungnya sukun. Yaf'al. Yaf'al. Yaf'ala sama. Dan yaf'alu. Nun diganti dengan alif. Jadi dalam keadaan nasab dan jazam untuk plural dan dual sama saja. Sama macam tadi isim juga. Dual dan plural untuk keadaan nasab dan jar sama saja. Okey. Okey, jadi feminine plural mabni. Yaf'alna yaf'alna. Dia tak boleh ubah. Yaf'alna yaf'alna. Dia tak banyak berlaku lah. Okey. Right. Ada soalan? Okey. Kalau tak ada, kita terus. Ini contoh. Contoh lan. Lan ialah haraf nasab. Lan ialah haraf nasab. Yang maknanya tidak sekali-kali. Jadi baca pada kiri. Kita ada yaf'alu. He, it, or. Single masculine. Singular masculine. Yaf'alu. Bila campur dengan lan. Okey. Lan yaf'ala. Will never do. Okay, will never do. Lan yaf'ala. Lepas tu, yaf'ala ni campur dengan lan. Jadi, lan yaf'ala. Nun hilang. Dual. Untuk plural, yaf'aluna, mereka melakukan, sedang atau akan melakukan. Okay. Lepas tu campur lan. Lan yaf'alu. Nun diganti dengan alif. Bila taf'alu campur dengan lan. Ini shi ni. Lan taf'alu. Lan taf'ala. Fathah. Lam digantikan fathah. Dhamma digantikan fathah pada lam. Taf'ala ni campur dengan lan. Lan taf'ala. Okay. Yaf'alna atau taf'alna. Itu perempuan. Yaf'al taf'alna. Lan. Campur dengan lan. Lan yaf'alna. Sama. Tak berubah. Dia mabni. Lan taf'alna. Lan yaf'alna. Okey. Ada soalan? Ini contoh. Bagaimana ia berubah. Disebabkan oleh lan. Kerana jadikan fi'il mudhari' itu dalam keadaan nasab. Okey. Right. Okey. Kita ambil contoh yang ni. Kita tengok contoh dia. Dia besarkan ni senang nampak. Okey. Contoh ayat pertama ni. Ni surah An-Naba. Alam naj'alil arda mihada. Okey, kita ada berapa perkataan situ. Kita ada hamzah, hamzah istifham. Adakah? Lam, tidak. Naj'al. Ni fi'il apa? Naj'al. Fi'il apa ni? Mudhari'. Dengan nun. Dia fi'il mudhari'. Tapi kenapa dia kasrah pula ni? Mana dia fi'il mudhari' kasrah? Okey, saya jelaskan. Dia asalkan naj'alu. Asalnya naj'alu kan fi'il mudhari'. Kami jadikan. Tapi bila ada lam ni dia jadikan dia madhi. Adakah tidak dulu kami jadikan? Walaupun dalam keadaan fi'il mudhari'. Jadi adakah tidak dulu kami jadikan? Jadi dia lam ni adalah haraf jazam. Lam haraf jazam. Dia menjadikan fi'il mudhari' daripada dhamma asalnya jadi sukun. Okey, saya tunjuk senang sini jadi boleh nampak. Saya clear all drawings. Okey. Okey. Kita ada lam. Kita ada naj'al. Asalnya naj'alu. Jauh kan pula. Tengah sikit. Okey.
naj'alu. Tak cantik. Klik. Naj'alu. Asalnya kan naj'alu. Bila depan ada lam, haraf jazam. Lam. Lam. Tidakkah? Depan ada hamzah kan? Tidak. Naj'al. Jadi waw tu ni dhamma ni jadi sukun. Dhamma ni jadi sukun. Oh, maaf salah. Naj'al. Sekejap Ini naj'al. La haula wala quwata illa billah. Silap saja. Tak perasan dah. Okey, dia jadi lam naj'al. Okey, daripada asal dhamma dia jadi sukun. Dan bila ada al-ard di al-arda. Alif lam. Alif lam alif. Alif lam al-ard. Alif lam alif hamzah. Okay, di sini hamzah wasal kan? Hamzah wasal. Short sini kan? Short. Jadi ini dah jadi masuk tajwid. Kalau kita baca lam naj'al al-ardi, tak fasih kan? Jadi tajwid yang sukun ni ditukar kepada kasrah untuk memudahkan Pembacaan, sebutan. Jadi lam naj'alil arda. Lam naj'al ni alif al-arda. Al-arda. Alif lam. Apa ni? Lam ni, maaf. Al-arda. Alif lam, alif. Alif lam, al-arda. Astaghfirullahaladzim. Okey, sorry. Okay, tak apa itu contoh dia. Saya pun duk. Ya, okey. Kita ambil yang di balik. Jadi sebab itu kita tengok sini. Tengok sini. Lam ni. Dia daripada dhamma. Kerana ada lam. Dia jadi sukun. Alam naj'al. Sebab dia jazam. Jazam, fi'il mudhari'. Sukun, dhamma jadi tukar jadi sukun. Jadi fi'il mudhari' dengan keadaan jazam. Okey, tapi sambung dengan hamzah wasal. Seperti Sambung dengan hamzah wasal, dia tukar jadi kasrah untuk sebutan. Jadi ini tajwid. Ini bukan nahu. Jadi jangan kata fi'il mudhari' dalam keadaan majrur. Itu salah. Fi'il mudhari' tak ada majrur. Fi'il mudhari' hanya ada jazam. Dan bila dia jadi ada kasrah kat ujung lam tu, itu kerana tajwid.
Okey? Jadi kita ada fi'il mudhari'. Ni fi'il. Jadi kita dalam dia ada pelaku dia. Dia sebab selepasnya dia tengok al-ardha dalam keadaan apa? Mansub. Untuk Dot dengan fathah. Mihada pun mansub. Kan? ya. Tak ada isim dan keadaan marfu'. Kan? Selepas daripada fi'il. Jadi kita tahu yang fi'il ini ada dhamir yang tersembunyi. Ada pelaku yang tersembunyi. Mustatir dipanggil. Jadi Mustatir. dia kita tahu daripada bentuk fi'il mudhari'nya dengan nun di depan. Nun nahnu. Nahnu kan? Nahnu kami. Kami jadikan. Kami jadikan. Itu. Jadi nahnu tu adalah fa'il. Nahnu. Dia punya fa'il. Fa dia ni. Itu fa'il. Nahnu. Jadi adakah tidak kami jadikan? Jadi al-ardha dalam keadaan nasab. Mihadan dalam keadaan nasab. Jadi ini jadinya maf'ulun bih lah. Al-ardha objek pertama. Dia tak ada tanwin sebab ada alif lam. Mihadan objek kedua. Dia tak ada alif lam, jadi ada tanwin lah. Jadi adakah tidak kami telah jadikan? Lam ni jadikan terjemah dalam bentuk madhi. Telah. Ada kami tidak dulu kami jadikan sebelum ini bumi sebagai hamparan. Bumi hamparan. Kalau terjemah literal lah ya. Adakah tidak kami telah jadikan bumi hamparan? Okey? Jadi itu bagaimana kita analyse satu jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Okey? Kalau kita pergi bawah pula, al-hajju ashhurun ma'lumatun. Bila dah ada jumlah, ada apa ni? Dia ada tanda waqaf, itu selamatlah kata ni jumlah yang lengkap. Satu jumlah yang lengkap. Kita tengok di bawah, al-hajju ashhurun ma'lumatun. Ada 3 perkataan. Al-hajju isim dan keadaan rafa'. Ashhurun isim dan keadaan rafa'. Ma'lumatun isim dan keadaan rafa'. Okey? Al-hajju dia tahu haji, ibadah haji. Al-hajj. Ashhurun isim. Tapi dia isim jamak taksir. Dia kalau dia single syahran bulan. Di ashhurun bulan-bulan jamak taksir. Okey. Ma'lumatun isim dalam keadaan jamak muannas salim. Maklumatun dalam isim apa? Isim bentuk apa tu? Maklumatun. Isim apa tu? Maklumatun. Maklumat. Dalam Melayu ingatlah, kalau Melayu tahu kan? Maklum. Tapi isim apa? Isim fi'il ke fa'il? Isim maf'ul. Isim maf'ul ke isim fa'il? Maf'ul. Si maf'ul. Maklumat. Apa huruf akar dia? Maklum. Ilmu. Ain lam mim. Ilmu. Tahu kan? Hmm. Maklumat jadi Yang diketahui. yang diketahui, yang dimaklumi, kan? Yang dimaklumi. Okey. Sekarang kenapa dalam keadaan muannas? Muannas bulan. Bulan muzakkar, Feminin. jamak taksir. Oh, jamak taksir. Okey. Jamak taksir. Taksir Jamak taksir biasa. jamak taksir dikira sebagai feminin. Sebagai Feminin. muannas. Muannas. Sebab tu dia masuk sifat ni. Asyurun maklumat tu masuk sifat. Ya, okey. Cuma kerana asyurun ni jadi jamak taksir dia feminin, dia hiya. Jadi dia maklumatun dia plural lah. Asyurun maklumat dia plural. Dia maklumatun. Jadi ini adalah apa? Jumlah ismiyah ke jumlah fi'liyah?
Jumlah ismiyah. Ya. Okey. Sekarang mana kita bagikan dia punya mubtada dan khabar? Mubtada al-haju. Aha. Khabar dia ni maksud dia apa? Asyarul bulan. Ashhurum Bulan maklumat tu. ma'lumat. Asyarul maklumat. Ya, gitulah. Ibadah haji Zaidnya adalah adalah lah. Kan? Kalau bahasa Inggeris is lah kan? is. Lah dan ini plural kan? Hmm. Ibadah haji adalah bulan-bulan diketahui. Kan? Maklumat dimaklumi. Bulan-bulan dimaklumi. Atau the Hajj are known months. Itu masuk je jumlah ismiyah. Jadi Ustaz, yang ada alif ujung tu apa dia punya tu? Adakah dia mubalaghah itu ke tak? kan dia Plural. Dia plural. maklumat kan? Cuma dia tulis alif kecil, ada tulis alif besar. Tu nanti advance dia boleh tahu kenapa ada alif kecil alif besar. Ni sekarang kita tahu tu ada alif aja dah. Maklumatun. Okey? Right. Okay? Jadi itu yang tunjuk beza jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah. Ada soalan? Okey, sekarang kita sambung di atas pula. Wal jibala autada. Wow ni ada wa. Al jibala Gunung apa Ganang. nahu dia? Mansub. Kan? Autada apa nahu dia? Autada. Mansub juga. Nahu dia ialah tu mansub juga. Mansub juga lah kan? Mansub juga. Sekarang kalau saya tanya, kenapa dia mansub? Kenapa dia mansub? Kenapa dia mansub? Jadi kita patut boleh explain lah. Maf'ul bih. Ya? Maf'ul Apa bih. dia? Maf'ul bih. Maf'ul bih untuk fi'il. Mana fi'il dia? Jibal OFL. Maf'ul bih dia dalam fi'il ke dalam Tak, ni kalau dalam jumlah mana? Autada dan Gunung Ganang, Isim. Fa'il dia autada lah. Ini isi. Khabar. Khabar dengan khabar dengan mubtada aje Tak kan? ada khabar. Khabar dengan mubtada dengan khabar. okey, dia okey dia jadi dia ya itu okey. Jadi dan gunung-gunung ya pasakan. Misalkan. Sebagai pasak. Dan saya tanya kenapa dia mansub? Kenapa dia mansub? Jadi kita kena explain sebab dia sebenarnya jumlah dia tak lengkap lagi, jumlah dia sampai sini. Maksud jumlah dia gini, kadang-kadang satu jumlah boleh gandung 2-3 ayat ataupun satu ayat dia ada 3 jumlah. Dia tak mesti khusus setiap satu jumlah satu ayat. Jadikan bumi sebagai hamparan. Jadi ayat ni Dan ayat gunung-gunung sebagai pasak. dia bersambung sebenarnya. Bersambung. Dia bersambung. Jadi waw ni panggil waw ataf. Waw ataf. Sambung lah. Waw sambung. Waw ataf dia dan dia masuk dan dia ataf tu masuk dia ikut. Jadi maksud PL yang ni naj'ali kan. Dia cover sekali. Okey. Jadi kami telah jadikan bumi sebagai hamparan dan gunung Ganang pasakan. Sebagai pasak. Sebagai pasakan. Gunung Ganang pasakan. Pasak-pasakan ni plural juga lah auta dan. Jadi jibala ni mansub kerana dia menjadi maf'ulun bih kedua atau ketiga kepada fi'il naj'al. Fi'il naj'alun. Okey. Tu bagaimana kita yakinkan jumlah ni dua ayat ni. Autada pun maf'ulun bih juga kan? Maf'ulun bih lah. Maf'ulun keempat. Keempat. Jadi kalau terjemahan dia penuh je, adakah tidak kami telah jadikan bumi sebagai hamparan
atau macam hamparan, kan? Dan gunung gandang sebagai pasakan. Itu jadi ini sebahagian pada jumlah fi'liyah. Okey. Dia kalau dia mubtada khabar, dia patut rafa. Wal jibalu autadun. Okey? Kerana dia mansub, dia mesti terkait dengan fi'il sebelumnya. Ada sebablah kenapa dia mansub. Okey. Okey. Jadi ayat 8. Wa khalaqnakum azwajan. Jadi macam mana ni? Kita ada berapa perkataan situ? 1, 2, 3, 4. 3, 4. Wa apa maksud wa? Dan Dan. Khalaqna apa tu? khalaqna Kami ciptakan. kami ciptakan. Fi'il madi. Fi'il madi. Jadi kami telah Telah ciptakan. ciptakan. Kami telah ciptakan. Kami telah cipta. Kum. Dhamir. Kamu semua. Okay, satu lagi. Kita belajar semalam atau sebelum ni mudah filaih. Kalau ada dhamir lekat pada isim, dia jadi objek kan? Ya. Jadi apa mudah filaih? Automatik kan? Ya. Isim lekat kepada isim. Okay. Bila isim lekat pada fi'il, automatik dia maf'ulun bih. Okey? Khalaqnakum jadi maf'ulun bih lah. Jadi kami telah ciptakan kamu. Azwajan, ni maf'ulun bih kedua. Pasangan, berpasang-pasang. Khalaqnakum azwajan. Pasangan. Okey, jadi azwajan pun mansub. Kum ni mansub. Kum ni Mabni. mansub. Pada mabni, kita tak bincang lah. Dia punya baris dia kan. Tapi dia mansub. Okey? Jadi dia jadi maf'ulun bih pertama, maf'ulun bih kedua. Dua. Okey? Right. Dia ayat ke-9. Ada soalan setakat ni? Saudara Faizul yang lain, Puan Syarifah? Okey. Kalau faham, dia ayat ke-4 ni, ayat 9. Wa ja'alna naumakum subata. Dia kata wa dan. Ja'alna apa? Jadikan. Kami telah Kami jadikan. telah Kami jadikan. jadikan. Fi'il apa? Madi. Fi'il madhi. Fi'il madhi. Jadi, okey, saya tak bincang. Jadi, khalaqna mana fa'il dia? Siapa fa'il dia khalaqna? Nahnu. Nahnu, kami. Dia nahnu, dia sebahagian daripada fi'il kan? Ya. Kami telah jadikan. Dan jadi, wa ja'alna, mana fa'il dia? Sebab selepas dia tak ada isim dalam keadaan rafa' kan? Naumakum subatan. Cuma dalam keadaan mansub. Dalam tersembunyi tu. Sembunyi kat sini. Ja'ala tu. Ja'alna. Nahnu. Nanti kami Kami. Kami. Terjemahan dia, kami telah jadikan. Dia madhi kan? Nah di belakang. Kami telah jadikan. Naumakum apa? Naum. 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 Naum apa? Kau naum apa? Kamu tidur. Azan subuh. As-salatu Tidur. hidup. naumakum. Jadi ni automatik kum sambung pada isim mudah-mudah wilayah lah kan? Naumakum. Tidur kamu. Nauma dan keadaan mansub. Mim fathah kan? Ya, sebab dia jadi maf'ulun bi kepada ja'alna. Subatan jadi maf'ulun bi kedua. Dan kami telah jadikan tidur kamu subatan. Ini subatan apa? Dia perkataan asal macam Sabtu, hari Sabtu. Sehat. Rehat. Sebagai rehat. Rehat. Sebab tu rehat. Dia sebagai rehat, dia gini, dia kalau orang kaum Yahudi dulu, hari Sabtu patut dia berhubungan dengan Allah. Dia tak boleh buat kerja lain. Dia cuti. Cuti. Jadi masa itulah dia ada hubungan dengan Allah dan Allah beri dia ilmu ataupun dia belajar. Jadi nanti orang mukmin kita ni tidur kita jadi rehat, subatan. Yang masa itulah Allah turunkan ilmu. Allah download ilmu kita. Jadi kita kena usaha sebelum tu.
Di pemahaman kita datang waktu malam tu, besok pagi nanti dia ada aha pun. Aha, ini rupanya. Itu semua ilmu datang pada Allah. Allah hantar melalui malaikat, bergantung apa yang kita kerjakan sebelum itu. Nak faham. Jadi kalau kita berlatih begini kan, mungkin bingung lah. Tak nak sangat ni ustaz cakap ni. Kan? Tak apa, ikut je. Nanti doa insya-Allah besok lusa datang baru dapat kaitkan. Jadi tujuan ilmu tu kita dapat kaitkan. Ini apa kaitan dia. Dan insya-Allah dapat kaitkan, dia dapat the big picture, the whole picture. Lepas tu mudah je insya-Allah. Okay, ada soalan setakat ni? Ada Ustaz. Ya. Apa tu? Penggunaan khalaqna dengan waja'alna. Okey. Khalqna ja'alna. Apa penggunaan dia? Okey. Tu lebih pada terjemahan detail. Khalaqna ialah mencipta daripada yang tak ada kepada ada. Dan dia bukan hanya mencipta daripada keadaan fizikal. Dia cipta keadaan yang abstrak. Maksudnya Allah cipta kita fizikal, Allah cipta kita punya minda, Allah cipta kita punya pandangan hidup, Allah cipta kita punya perasaan, Allah cipta kita punya peribadi, kita punya personality semua. Kerohanian semua tu Allah cipta. Itu khalaqna. Dia bukan hanya setakat fizikal. Okay. Ja'alna ni daripada yang apa yang dah ada diolah jadi benda lain. Macam naumakum dah ada kan? Di naumakum itu tidur tu menjadi sumber kepada ilmu atau subatan. Kelihatanlah kau tu. Tapi daripada lebih detail dia menjadi menambah mana Allah turunkan ilmu atau kefahaman pada kita waktu tidur kita. Naumakum subatan. Jadi tidur rehat tu penting lah. Okey, right. Apa lagi? Azwajan. Jadi kalau khalaqnakum azwajan, kami ciptakan kamu pasangan. Jadi pasangan sebelum tak ada, Allah adakan. Macam al-ardhamihan, bumi dah ada, bumi dijadikan seperti hamparan. Okey. Okay? So ja'ala daripada ada diolah semula. Ada dijadikan benda yang lain. Jadi Khalaqa daripada tak ada kepada ada. ya betul. Okey, jelas Ustaz. Okey. Right. Okey, saya perlu tukar recording ni. Dah ada 1 jam, nanti orang nak tengok 2 jam, orang penat. Okey. Patut setengah jam saya buat.